Testing. Halo, apa khabar semua? Harap semuanya sihat sejahtera, baik-baik sahaja. Selamat datang ke kelas workshop online fotografi kita yang kedua. Yang seterusnya, kita berada di minggu yang kedua untuk kita punya workshop fotografi. Kita ada 3 minggu dan yang pasti rambut dah potong untuk menyambut Hari Raya yang mulia. What's up? Ahmad Farish Fadlan. What's up? Alright. So untuk hari ni kita akan berkongsi berkenaan dengan fotografi yang lebih bukan teknikal dah. Sebab macam minggu lepas kita banyak cerita berkenaan dengan teknikal, jenis-jenis kamera yang anda boleh beli, jenis-jenis kamera yang ada dekat market. Untuk hari ni kita nak kongsi lebih kepada macam mana nak ambil gambar dengan cantik, walaupun dengan tips-tips basic yang bakal dikongsi. Sebab orang yang tak tahu basic ni, I know that spec. Thank you Zakia. Dah Zakia. Wah ni apa khabar? Apa tadi lupa dah. Kita akan belajar bagaimana benda-benda yang basic dalam fotografi boleh membantu anda untuk ambil gambar dengan lebih baik walaupun menggunakan handphone je. So ini punya workshop bukan saja berkenaan dengan kamera yang besar-besar, kamera yang mahal-mahal. Guna handphone pun boleh capai gambar yang cantik menggunakan tips-tips yang bakal dikongsi dan diberikan. Alright. So jangan lupa share the stream, like the stream dan enjoy the stream. Dan kau apa? Dah pukul 3 ke? Ya Allah, belum pukul 3 lagi. Pukul 3 lagi dah stream. Semangat lebih kan. Okay, sekarang baru masuk pukul 3. Apa khabar semua? Selamat datang ke live stream. Harap semua sihat sejahtera, baik-baik sahaja. Kita ada 10 orang yang sedang menonton. Kita ada 4 like. 10 orang yang menonton. Jangan lupa tekan like dekat stream ni. Kalau boleh share dekat kawan-kawan, lebih baik. Marilah kita mulakan. Alright. Capture better photograph. Untuk memberikan satu suasana yang lebih menarik, kita akan letak music background. Harap korang okey lah. Kalau music background tu slow sangat ke apa ke, tolong bagi tahu. Sebab saya cuba, macam minggu lepas punya kelas, sepatutnya ada background music, tapi disebabkan oleh slow sangat, background music tu tak dengar langsung. So I'm very sorry. Kalau tak dengar sangat my voice, kalau tak dengar sangat suara background ke apa, tolong bagi tahu dekat di ruang komen. Hello, hi Syafiq Zahir, welcome to the stream. Kita akan belajar berkenaan dengan capture better photograph hari ini. Marilah kita mulakan. Oleh saya, Haikal. Boleh panggil Haikal di ruang komen. InsyaAllah saya akan reply dan baca apa saja soalan, luahan perasaan yang mungkin timbul di hati jiwa raga anda. Background tak berapa dengar. Alright, so kita buat kuat lagi lah kalau macam tu. Macam ni kot? Macam ni okey kot? I think. Harap dah dengar. Alright, jom. Capture better photography. Session content. Kita ada 2 je benda yang kita nak sentuh untuk hari ni. First kali berkenaan dengan photo composition, which tak semestinya kena ada kamera yang mahal untuk capai composition yang bagus. Pakai handphone pun boleh. Ulang sekali lagi, pakai handphone pun boleh. So tak ada masalah. Jangan risau. Saya tak ada kamera, macam mana ambil gambar cantik? Tak semestinya, okay? Pakai handphone pun boleh ambil gambar yang cantik. Dan yang kedua, kita akan go through kepada yang ada kamera-kamera yang mahal, yang baru beli tu. Kita akan go through ke camera setting. Alright. Okay. Okay semua harap korang semua okay je. Selamat datang kepada 15 orang yang sedang menonton. Terima kasih di atas share. Terima kasih di atas komen. First kali, photo composition. Benda pertama, benda yang penting dalam fotografi selain daripada cahaya. Kalau tak ada cahaya, kita tak boleh nak produce gambar. So dia macam common sense, kau kena ada cahaya, light untuk ambil gambar. So kita akan go through yang basic yang lain lah untuk kita ambil gambar. First kali adalah berkenaan dengan photo composition. Apa kejap? Dah hanya itu photo composition. Photo composition ni dah ada 2-3 teori dia. So saya akan kongsi satu je teorinya supaya korang tak pening kepala. Alright, saya akan kongsi satu, which is tak kisahlah korang shoot makro ke, portraiture ke, landscape ke, apa-apa saja fotografi yang you guys boleh nampak dekat skrin sekarang ni. Kalau tak nampak kat sini ada apa disebabkan oleh muka saya dekat situ. Ni dia. Tak kisahlah shoot event ke, wedding ke, food, studio, street, apa saja jenis fotografi yang you guys buat, kalau jaga composition, jaga lighting, gambar jadi cantik walaupun nampak simple. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok gambar
photographer kan, nampak simple tapi macam cantiknya gambar dia ni. Nampak simple je. Disebabkan oleh dia apply the basic rule in photography, iaitu composition lah. Ini dia, rule of third. Rule of third teori lah orang kata. Taklah teori apa pun, tapi dengan rule of third ni lah yang kita produce gambar-gambar yang cantik. Bukan saja gambar, kalau korang shoot video pun boleh digunakan juga rule of third ini. Marilah kita go through. Rule of third ni yang korang boleh nampak selalu dekat korang punya kamera, yang korang boleh nampak selalu dekat korang punya handphone. Bila you guys check setting, inilah composition untuk rule of third. Macam mana nak guna dia? Apa guna dia? Selalunya bila kita shoot, kita akan letak sama ada subjek di dalam bulatan merah tu. Dalam sini, ataupun bahagian sini, ataupun bahagian sini, atau korang letak sama ada dekat dalam kotak ataupun dekat atas line. Tak kisahlah vertical ke, horizontal ke. So benda ni, rule of third teori ni membantu you guys untuk jadikan gambar tu balance, membantu untuk jadikan gambar tu lebih cantik dan menarik. Alright. So lepas ni kita akan go through beberapa gambar yang saya sendiri ambil. Ada juga yang bukan saya ambil, yang saya google pun ada. Sebab gambar yang nak tunjuk contoh tu saya tak ada. Sebagai contoh, ambil gambar kereta tengah berjalan, tak sempat babe nak pergi tepi jalan ambil gambar, tak sempat. Kalau keluar ambil gambar kereta berjalan, tak sepasal kena saman, tak boleh. Nak PKP esok, no. Melanie, sila tengok. Thank you for the tag and share dengan kawan-kawan. By the way, aku punya lampu mati. Lampu aku pecah babe. So terpaksa guna light yang direct. Kulit nampak ekstra putih hari ni. tak macam minggu lepas. Okay. Ini contoh gambar. That is my lovely wife. Kita tengok secara live. Okay. This is my lovely wife. My beautiful wife dengan anak pertama kami, Adam Norman. So dekat sini, nampak tengah-tengah. Bila kita buka dia punya rule of third, tada! Boleh nampak kan line merah tu kan? Okay, so inilah kegunaan rule of third. Tengok macam mana di simple dekat background ni. Kita boleh nampak ada lining dekat belakang tu. Kita jadikan itu sebagai kita punya base, supaya gambar tak terlampau sengit ke apa kan. And then kita letak subjek kita tu di tengah-tengah. Kenapa kita tak tengah-tengah? Sebab kita nak nampak juga background ni, belakang ni ada bunga, ada daun. So dia complement the picture lah. Inilah dia rule of third. Gambar yang pertama, contoh yang pertama. Simple je kan, nampak simple kan? Tapi kalau apply, gambar korang cantik. Gambar yang kedua, ini gambar member dengan anak dia lah dekat KL Tower. Sama juga, the same rule applied, rule of third. Gitu. So dekat gambar ini, saya letakkan subjek di bahagian kanan, di atas line dia. So disebabkan masa tu tengah hari, macam panas gila kan, so tak nampak lah luar tu. And salah satu cara untuk pastikan gambar tu cantik dan menarik, sebagai contoh dalam gambar ni kan, you guys boleh nampak ada line-line tiang-tiang dekat sini. Ambil satu tiang untuk jadikan korang punya base. So contoh sini, saya ambil tiang ni, saya pastikan dia tegak. So bila tiang ni tegak, automatik subjek saya pun tegak. Dan kedua-duanya pun complement my photograph lah. Sebab kita ada orang dekat sini, subjek dekat sini, dan kita ada objek juga di sebelah kiri ni, which balance the center. See, belah kiri ada benda, belah kanan pun ada juga. Right. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Ini dia ambil pada tahun 2019 bulan 8. Masa ni tak ada lagi benda PKP ni, semua tak ada bro, tak ada. Masa ni semuanya indah. Semuanya indah. Boleh pergi ke pantai. So ini gambar pantai waktu sunset di Pulau Pangkor. Sama juga rule of third dekat sini. As you can see, nampak gambar ni balance ni macam mana. Okay, sebagai contoh dekat sini, saya gunakan tali ni sebagai saya punya guide. And then tengok pulau dia, pulau sebelah kanan ni, right, dengan sebelah kiri. Walaupun
I waited for this boat untuk berada di situ secara sengajanya untuk complement kepanjangan pulau ni. See? So dia nampak balance. Dan pulau ni, nampak ni, belah kiri dengan belah kanan, dia berada di exactly middle lah. Alright. Dan saya pastikan lining laut dengan awan berada di tengah-tengah. Alright, berada di tengah-tengah sebab saya nak nampak juga ombak yang jatuh kat tepi ni. Dan saya kena pastikan yang gambar ni tak penuh dengan daun pokok dekat atas ni. Alright, so bila nak ambil gambar, composition jaga, gambar nampak cantik, gambar nampak menarik. Alright. Tips yang kedua, bila kita dah gunakan kita punya rule of third tadi, kita masukkan elemen-elemen yang lain pula. Sebagai contoh dekat sini, ada foreground, ada background. Subjek, tak semestinya subjek tu kat depan, tak semestinya subjek tu kat belakang. Dia boleh either one, boleh juga dua-dua. So macam ada orang kat depan, ada orang kat belakang. Ataupun kita fokus orang kat belakang, tapi ada something yang happening dekat depan. Itu pun boleh juga. Sebagai contoh dekat sini, gambar ni. So macam biasa, ini wife mengandung 8 bulan rasanya. Dan dekat belakang tu ada our first child, Adam Noman, berada di belakang tengok mak dia main handphone. Sebenarnya bukan main handphone, dia tengah tengok stok dekat IKEA tu. Sama juga, same concept, kita apply kita punya rule of third. Kita boleh tengok dekat sini, dekat tengah kita kosongkan. Dan wife berada di sebelah kanan. Alright, and anak berada di sebelah kiri. So kalau nak explain dengan lebih detail berkenaan dengan composition ni, memang payah. Sebab ada benda lain yang complement gambar ni sebenarnya dengan gambar yang sebelum-sebelum ni. Tapi kalau kita go through the basic rule of third, inilah dia kita boleh guna sebagai kita punya guide. Sebelum, tanpa lining, dengan lining. Nampak beza Okay, contoh yang kedua, sebagai contoh yang inilah. Kita ambil gambar anak my friend Anura berada di belakang dengan ada my wife dekat sebelah kanan. So this complement the picture lah. Ada foreground, ada background. So sama juga macam gambar ni, ada foreground, so kita ni subject, ada background. Right? Cuba apply ni, Bila juga nak ambil gambar, kan? Bila nak ambil gambar tu, cuba apply perkara-perkara yang mudah macam ni. Bila nak ambil gambar sebagai contoh, ambil gambar earpod kan. Bila ambil gambar tu, jangan ambil gambar macam itu je. Mungkin boleh letak dia kat depan, dekat belakang tu letak hiasan. Ataupun letak dekat belakang, kita nak fokus dekat belakang, tapi kat depan tu kita letak bunga-bunga sikit ke, bagi ada foreground ada background. So benda tu membuatkan gambar lebih menarik. Kecil. Faham Faham semua? Boleh? Rule of third, the basic one. And then kita ada pertambahan lah. Kita ada foreground, background. Okay, ada apa-apa soalan ke buat masa ni kepada semua yang menonton? Kita ada 17 orang yang sedang menonton sekarang ni. Anyone? Rasanya background music ni slow lagi ni. Tak tahulah, I don't know. Faham papakal. Faham tak apa. Kalau faham bagus. Kalau faham, kita teruskan lah. Boleh okay. Seterusnya, gambar ni. Ini pun gambar. Okay, ini gambar ni nak cerita jap. Gambar ni adalah sewaktu kita orang ke Sabah, me and my family. And masa tu bulan 6 ke bulan 7? Bulan 7 tahun lepas. Masa tu PKP dah tak ada. And bulan 6, masa tu PKP dah tak ada. We are very happy to go out, pergi bercuti. Macam finally boleh keluar. Tapi kita orang dah plan this trip daripada bulan 12 2019. And kita target bulan 6 kita pergi. So Alhamdulillah pergi bulan 6. And ini antara kenangan-kenangan yang orang kata before semua jadi lagi cacah marba dan lagi teruk lah. So kita orang pergi Sabah. Balik, hari kita orang balik Sabah tu adalah hari pertama COVID dekat Sabah teruk gila. Kan ada kes yang tiba-tiba Sabah naik teruk tu. Kita orang berada di Sabah sehari, hari waktu kita orang balik tu. So waktu hari kita orang balik tu baru nak spark benda tu, baru nak burst. Yes, masa zero case bro. So masa ni baru nak burst dekat Sabah.
So bila dah teruk tu, lepas tu buat election apa benda bagai kan. So benda tu yang lagi teruk benda semua. So kita orang berada di Sabah waktu kita nak balik tu, itulah hari bermulanya. Macam-macam lah zaman sekarang kan. Okay, so menggunakan rule of third, itu dia. I put everything dekat bawah ni. Okay, nak nampakkan aesthetic value sikit. So semua dekat bawah ni. Sebab lighting semua kat tengah-tengah. Boleh nampak light semua kat tengah-tengah. Kat bawah ni, betul tu kat line ni. Line dekat atas kita biar gelap. Nampaklah menarik. Ni orang kata minimalist. Minimalist guys. Lagi minimal, tak semestinya lagi cantik. Tapi minimalkan gambar anda, membantulah untuk buat tu gambar lebih cantik, lebih menarik. Okay, tips yang seterusnya adalah balance. So apa yang balance ni? Benda yang balance. Okay, sama juga contoh gambar-gambar tadi. Ini contoh yang lain lah. So balance ni di mana? Bagi contoh dekat sini. Okay, korang tak nampak ke? Sebelah kiri tu ada my son. Sebelah kiri ni. And di sebelah kanan ada objek yang support dia. So dia tak adalah kosong kat sini. Ada objek yang support dia. Sama juga kita menggunakan rule of third. Betul-betul berada di line. Alright. Dan untuk yang ni pula sebagai contoh. Okay, kita letak rule of third. Di sebelah kiri bawah kita ada rumah. Di sebelah kanan bawah pun kita ada rumah juga. Untuk support the picture. So dia balance. Sebelah kanan ada. Sebelah kiri pun ada. Faham? Tak lagi. Ni pun ada. Contoh yang ketiga. Sama rule of third. Berada di tengah-tengah. Baby di tengah-tengah kotak. Ayahnya line di muka. Ini mertua. Ayah. My ayah. Mertua. My wife ayah. So dia dikomplement oleh inilah air yang tengah memancuk ke atas ni, sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Kalau kita tengok contoh-contoh yang sebelum ni, balance tu memang ada. Balance tu memang ada. Contoh kan, kat sini my wife dekat belah kanan. Lepas tu ada her mom dekat sini dan dia dekat sini. Belah kiri, belah kanan. Bila kita tengok contoh lain juga, sama juga. My wife dekat belah kanan, my son dekat sebelah kiri. Ada lagi tak contoh yang sama? Yang ada kanan dengan kiri. Ini sama lah. Subjek di sebelah kanan dan sebelah kiri ada objek yang balance the picture lah. Okay, yang ni tak ada lah. Ini tengah-tengah. Gitu. Okay. Okay, boleh Background music tak slow sangat kan? Harap you guys boleh dengar dengan baik lah. Okay, tips yang seterusnya adalah frame in frame. Berapa ramai dekat sini yang selalu selfie depan cermin? Frame in frame. So frame in frame ni basically itulah dia. You guys ambil gambar, nampak macam berada dekat dalam satu frame ataupun dalam satu framing. Kalau kita ambil gambar selfie dekat cermin toilet rumah ke, kan selalunya kita punya cermin petak. Betul? Kita ke belakang sikit, ambil gambar, ada gambar kita dekat dalam satu frame, which is cermin tu lah. Tapi tak semestinya cermin. Tak semestinya. Kadang-kadang dia macam ni. Kadang-kadang lah. Tu. So ada cermin dekat sini. I put my wife here. Suruh berdiri sini sayang, berdiri sini. Lepas tu I take the picture. Same concept. Masih juga mengapplykan rule of third. Masih mengapplykan rule of third. Sebelah kiri ni betul-betul framing dan sebelah sini just dinding dan all the aesthetic value yang ada lah dekat ruang ni. Ini saya ambil gambar ni dekat Ipoh. Ini pun sedih juga gambar ni sebenarnya. Ini gambar kita shoot pada bulan 2 2020. Hujung bulan 1. Awal bulan 1 kita pergi Genting, hujung bulan 1 kita pergi Ipoh. And betul-betul like 2 months before PKP. So ini antara kenangan trip. Tak ada mask kat muka, tak ada orang kecoh pasal all the COVID things. So gambar memang betul-betul, kalau ada memori kat gambar tu kan, macam you can like tell the story behind any picture. Kalau you betul-betul ambil, you betul-betul cantikkan gambar tu, edit baik-baik. So bila ada peluang untuk publish ataupun ada peluang untuk tengok balik gambar-gambar ni kan, so boleh cerita balik. Itu powerfulnya fotografi ni. Kalau kita ambil gambar tu untuk dipublish,
Bukan untuk disimpan dalam handphone dan buang dan transfer ke external dan lepas tu tak tengok dah lah. Lebih baik macam my suggestion, bila korang ambil gambar, tak kisah pakai phone ke pakai kamera ke, print. 4R paling okey, 5R pun boleh, 4R paling okey lah. Ambil satu album macam zaman-zaman dulu, ambil gambar, print album, buku, letak dekat bookshelf ke. Sebab bila ada hard copy, you tend to look at the pictures tau. Kalau soft copy, you simpan dekat external hard disk, bila segala benda dah penuh kat handphone, it will be forgotten and dan kadang-kadang gambar tu tak ada value pun. Macam just gambar selfie kan. So gambar-gambar macam tu, gambar-gambar yang macam memang kita tak tengok dah lepas tu. Kalau gambar tu kita betul-betul ambil dengan passion, dengan good composition, gambar-gambar macam tu yang kita akan upload, dan gambar macam tu kita akan simpan selama-lamanya. Exactly, agree. Thank you Zakia. Okay, ini pun frame lah juga lah ni. Ini lah dia selfie cermin tu. Okay, selfie cermin ni pun I'll use this line ni, line kiri ni dan juga line bawah ni untuk pastikan my picture betul-betul straight, betul-betul tegak dan betul-betul okay lah. Ini pun konsep minimalist lah ni. Ini waktu pergi ke Langkawi 2019. Yes, 2019. Bulan 10 ke bulan 11 lupalah. So masa ni pergi rumah tumpangan dulu sebelum pergi ke Langkawi. And ini pun dikira sebagai frame in frame. Ini frame in frame, ini frame in frame. So sama je. Ambil gambar yang ada dekat dalam frame, dalam frame. Right. Kemudian itulah orang kata asas kepada composition. Tapi composition ni adalah dia punya macam like base. Tapi apa dia punya payung? So payung dia dikenali sebagai sesuatu. Nanti saya bagi tahu. Okay, untuk menambahkan lagi you guys punya composition, untuk menambahkan lagi cantik, menambahkan lagi dia punya keunikan, kecantikan kepada gambar yang anda shoot. Okay, focus on subject. Pastikan bila ambil gambar tu, kalau contoh tersenyet sikit ke kanan sikit ke kiri sikit ke, buka je you guys punya photo editor, edit bagi betul-betul gambar tu focus on subject. Macam mana nak tahu subject tu? Macam kita ambil gambar, selalu soalan ni ditanya dekat dalam grup-grup fotografi. Gambar ni okey tak? Gambar ni okey tak? Gambar ni cantik tak? Dan kebanyakan soalan yang akan ditanya oleh orang-orang yang biasa ambil gambar ni, apa yang nak ditunjukkan dalam gambar tu? Apa yang nak diceritakan? Apa yang nak ditunjukkan? Apa yang nak bagi tahu? Apa ceritanya? Mesti ada soalan tu kalau gambar tu tak kena. Okay, so bila betul-betul jaga composition, tengok lighting, you tahu apa yang you nak shoot. Bila upload, memang orang daripada jauh pun boleh nampak, oh dia nak tunjuk benda ni, oh dia nak tunjuk orang ni, oh dia nak tunjuk orang ni tengah makan dekat tengah panas, oh dia nak tunjuk bangunan KLCC waktu malam nak ke sunrise. Macam tu lah, benda-benda macam tu. Okay, and then use lines and colours sebagai kita punya guidance. Warna dan juga line. Contoh warna dengan line yang saya tunjuk tadi pun ada beberapa. Satu line dekat sini, obviously this picture lah, kita ada line dan juga ada gambar dekat situ. Untuk colours macam ni, kuning, hitam. This picture like almost perfectly balanced. Ni biru, ni ada hijau. Macam cantik lah kat situ. IKEA tak boleh buat apa lah. Ni sunset. So main dengan colour, main juga dengan lines untuk bantu dengan anda punya composition. Alright. Okay, seterusnya kita ada tadi first kita cakap pasal focus on subject. Yang kedua menggunakan use lines and colours. Dan yang ketiga tell stories melalui gambar anda. Apa yang buatkan sesebuah gambar tu boleh menang award yang sebesar-besarnya? Maha Duli yang Maha Mulia, selamat di atas tahta. Macam mana? Sebab dia punya gambar tu menceritakan 1001 cerita. Gambar tu kadang-kadang tu simple je, sampai korang pun akan jadi macam, wait, gambar macam ni pun boleh menang? Sebab ada cerita di sebalik gambar tu. Dan selalunya cerita di sebalik gambar tu, macam tadi saya cerita tadi,
Yang saya cakap tadi, oh ni gambar dekat Langkawi, oh ni gambar nak pergi ni dekat Ipoh, itu saya yang cerita. Tapi gambar yang powerful adalah gambar yang bila orang tengok gambar tu, oh, orang tu boleh baca sendiri apa yang tengah berlaku masa tu. Boleh faham? Contohnya gambar ni, kita tunjuk sikit. Ada sesiapa yang boleh kongsikan apa yang you guys nampak dekat sini, apa yang you guys rasa, apa yang you guys tahu, apa yang tengah berlaku kat dalam gambar ni? Anyone knows? Boleh kongsikan di ruang komen untuk saya baca. Untuk penonton yang sedang mendengar mungkin, yang mungkin tak baca tapi dia dengar kat dalam kereta ke apa kan. Zakia Khairul, tell storage picture paling the best. Yes, itu sudah semestinya. Ada anyone? Sebelum kita mula, sebelum saya yang explain. Amir Rashidi Yusof, memberi keselesaan kepada anak yang kepanasan. Okay, good explanation. Ahmad Harish Fadlan, budak tu nak ambil kipas tu tapi abang tak bagi. Ayah Mitali, Syazan Saleh. Tu kelakar. Lagi? Tak ada? Habis? Alright, so gambar ni obviously apa yang diceritakan kat sini adalah kita nak pastikan budak ni sentiasa sejuk. So ni ada kipas, ada payung. Dan bila ada payung ada kipas, maksudnya panas. Kita tengok background tu pun sebenderang terang benderangnya ni, berdirect sunlight matahari. Okay, kalau kita tengok gambar ni in terms of composition pun, okay, sebelah kiri ni ada subjek baby dekat tengah-tengah, and kat sebelah kanan tu ada orang yang berjalan. So sama juga. Okay, kita tengok kita punya konsep kat situ. Kita tengok kita punya basic composition digunakan dekat gambar. Dia nampak lagi cantik, nampak lagi menarik. Macam mana nak ambil gambar tu, kena pastikan betul-betul balance. Kadang-kadang benda tu berlaku macam tu je. So kita sebagai fotografer kena sentiasa ready, sentiasa on kamera tu. Bila benda tu berlaku, snap. Ini bukan pakai gambar ni bukan pakai iPhone, gambar ni pakai kamera. So always spontaneous. Apa yang saya selalu buat bila saya selalu, macam contoh, bila sampai ke sesuatu location, benda pertama yang saya akan buat adalah setting kamera. Sebab saya nak pastikan kalau benda tu tiba-tiba berlaku, I can snap right away tanpa setting yang salah. So good exposure. Terus lighting cantik. Bila ambil gambar, bila sampai ke suatu location, contoh kita pergi beraya ke rumah orang. Aku ni merepek apa? Siapa yang bagi rumah orang? Sorry. Contoh lain ada tak? Sebagai contoh kita pergi bercuti tak boleh. Sebagai contoh lah, zaman 2018-2017 dulu kita pergi beraya rumah orang kan. Kita nak ambil gambar anak kita yang masih kecil, yang tengah nak main, nak membesar dengan kawan-kawan dia, saudara mara sepupu dia. So kita sampai masuk je rumah, benda pertama yang you guys boleh buat adalah on camera dan tengok exposure kamera. Pastikan dia okey, berada di bahagian yang paling gelap sekali. Lepas tu kalau apa-apa yang berlaku, terus snap je. So dah ready awal-awal. Tak adalah bila benda tu berlaku baru nak on camera, baru nak setting, baru nak snap. Momen boleh terlepas. Alright. So semua yang diperkatakan tadi, composition, foreground, background, lines, colours, ini semua kita panggil sebagai art of seeing. Kita kena latih mata kita sebagai fotografer ataupun orang biasa. Art of seeing dekat mata ni tak semua orang yang mampu untuk capai. Semua orang mampu untuk capai, tapi tak semua orang mampu untuk apply benda tu dekat dia punya daily life. Macam fotografer, dia memang apply benda tu kat dia punya daily life. Ambil gambar apa pun, dia akan pastikan composition okey. Sengit tak, ada subjek ke, ada foreground, ada background dan sebagainya. So benda tu yang akan complement dia punya gambar. So art of seeing ni selalunya di-apply oleh fotografer lah. Sebab tu tak semua orang mampu untuk apply art of seeing ni. Selalunya ambil gambar, asal ada, snap, settle, habis masalah. So art of seeing adalah something yang boleh dilatih. Right? Persoalannya,
how to have better sense of composition or art of seeing. How? Macam mana? Bagaimana? Guys? Jawapan dia adalah sentiasa shoot, dan shoot. Ambil gambar. Beli kamera mahal-mahal, simpan tak guna, babe. Keluar, ambil gambar. Walaupun tak boleh nak keluar sangat sekarang ni, duduk depan rumah je pun, ambil gambar dalam rumah je pun, ambil je gambar, snap. Lepas ambil gambar, try edit cantik-cantik. Tengok composition okey tak, color okey tak, lighting okey tak. Sebab benda-benda kecil macam tu yang akan membantu kita dalam kita punya feature fotografi. Soalan daripada Ahmad Irsyad. Ada tips tak macam mana nak shoot gambar budak-budak supaya behave? Tak boleh. Budak-budak memang takkan behave. Ambil gambar time dia baru bangun tidur, kadang-kadang kalau mood dia tak kena, memang tak ada main gambar. Budak-budak memang ada pemikiran sendiri, memang tak boleh nak kawal benda tu. I cannot give you any specific tips. Tapi kalau tips yang paling membantunya adalah, yang paling bantu lah, yang I can give to you lah, bagi dia something yang dia suka dulu. Sebagai contoh, mainan dia ke. Lagi bagus, bagi dia something yang dia suka makan. Dia suka makan coklat ke apa kan, bagi letak kat tangan dia. Benda tu selalunya akan buat budak duduk makan. Kalau bagi mainan yang macam kereta ke apa, kejap lagi dia pergi kat lantai. Payah pula kan. Kalau jenis yang macam girls yang suka teddy bear ke apa, bagi dia pegang, lepas tu panggil dia. Kalau ada kawan dekat sekeliling, itu memang problem bro, memang problem. So tu lah tips yang I can share lah kot. Sebab kalau kita ambil gambar group kan, kita biasa ambil gambar group wedding. So macam budak-budak yang tak behave, yang macam diorang ada pemikiran diorang sendiri kan. So selalunya bila diorang duduk dekat situ dan cuba untuk lari, selalunya parents dia akan bagi apa yang dia suka. Contoh dia punya mainan ke, dia punya barang ke, benda yang dia suka pegang ke, straw ke, sudu ke. So bila dia dapat apa benda yang dia nak dapat tu, dia akan duduk diam lah. Harap membantu Ahmad Irsyad. Harap membantu. Okay, kita dah half. Kita nak masuk camera setting. Ada apa-apa soalan tak you guys nak tujukan sebelum kita teruskan dengan camera settings? Kita lagi setengah jam. Terus setengah jam ni kita akan manfaatkan dengan camera setting pula. Photo composition boleh di-apply oleh sesiapa saja. Tak kisah ada kamera ke tak ada kamera ke, yang pakai handphone je pun boleh. Masuk camera setting, kita akan bercerita berkenaan dengan pemilik-pemilik kamera yang ada kamera lah. Ahmad Irsyad, paling challenging kalau nak suruh budak-budak pandang kamera photoshoot raya. Oh, tu biasa bro. Itu memang biasa. Kalau siapa yang buat servis photoshoot, fotografi, korang tak boleh shoot seorang. Korang kena ada pembantu. Bila ada pembantu, orang dekat belakang, sama ada dia locengkan, dia ambil kunci, lepas tu dia cik adik, adik. Selalunya benda tu akan bantu budak untuk pandang ke arah kamera. Kalau korang yang cuncing-cuncang, lepas tu korang yang adik, kamera, adik, lepas tu korang lain nak snap, dia akan jadi annoying. So kalau korang buat servis family portraiture hari raya ataupun sebelum raya ke, selepas raya ke, pastikan ada assistant ataupun you guys tahu macam mana nak tackle budak-budak lah. Alright. Background music tak terlampau kuat harap okey je dah. Okay? Boleh semua? Boleh kita teruskan? Marilah kita teruskan. Camera setting. Bagi yang ada kamera, boleh bawa keluar kamera and start untuk belajar sama-sama lah. Sebelum saya masuk berkenaan dengan camera setting yang saya gunakan personally, so itu melalui pengalaman tau. Itu melalui pengalaman. Kita nak go through dulu kita punya slide minggu lepas. So, boleh cikgu Izani, Syazwan Saleh boleh cikgu. Kenapa korang panggil aku cikgu? Good tips Sifu. Alright, Ahmad Irsyad. I'm glad that I could help lah. Okay, ambil gambar, kita mesti bercakap berkenaan dengan exposure lah. Itu yang pertama lah kan. Apa-apa pun ambil gambar kena ada light, kena ada exposure. Exposure ni bukannya jenis yang you guys bro boleh ambilkan gambar untuk aku promote kau dekat aku punya Instagram. Bukan exposure yang tu. Ini exposure dekat gambar.
Terang, gelap, exposure. Macam nak pakai exposure? Selalunya kita ada guide untuk exposure ni kat kita punya kamera, which kita boleh which is benda ni lah ni yang korang nampak sekarang ni. Ada +1, +2, +3, ada -1, -2, -3. Ada kadang-kadang soalan, kalau kita nak pastikan gambar tu sentiasa terang, kenapa ada pilihan untuk gelapkan gambar? Ada banyak sebab kenapa kita kena gelapkan gambar. Ataupun ada banyak sebab kenapa gambar tu kena gelap. Itu depends kepada you guys punya projek ataupun apa jenis gambar yang you guys nak ambil lah. So in this sense, kita just sentuh basic saja. Okay, so exposure guide ni tadi ataupun exposure meter ni kita boleh nampak dekat, kalau you guys pengguna Sony, kita boleh nampak dekat dia punya viewfinder ataupun dekat dia punya LCD. Either one, dua-dua pun ada juga. Okay, kita sembang pasal rule of third minggu lepas. So kita akan go through balik rule of third, exposure triangle. So minggu lepas kita ada cerita pasal exposure triangle. Minggu ni saya nak refresh semula. So tak adalah bagi yang baru join hari ni rasa pening kepala berbenda yang Haikal cakapkan ni. Kita ada ISO, shutter speed dan juga aperture. 3 setting ni membantu untuk dapatkan gambar ataupun image yang kita mahukan lah. Alright. So first kali, inilah dia, ISO apa, shutter apa, aperture tu apa. Alright. Large aperture. Sekejap, saya nak besarkan skrin. Large aperture di sebelah kanan ni membawa masuk bukaan dia lebih besar. Small aperture, bukaan dia lebih kecil. Okay, large aperture, value dia kecil. Small aperture, value dia besar. Jangan confuse. Alright, saya nak lens yang ada large aperture. Barulah member tu bagi yang 1.8 ke 1.4 ke. Tapi you guys duk cakap, saya nak aperture yang value dia besar. Memang tak dapat 1.4 dia bagi ni 32, 22. So small aperture, big value aperture. Big value ni 32, 22, 16. Ini large aperture disebabkan oleh bukaan dia yang besar dan merupakan small value aperture 1.4, 1.8, 2.8 dan sebagainya lah. Okay, satu benda yang you guys kena tahu dengan aperture ni adalah bila you guys nak ambil gambar, kita explain sikit lah. Bila you guys nak ambil gambar, bagi contoh subjek dengan background, gambar kawan dengan KLCC dekat belakang, korang nak pastikan yang gambar tu sharp, gambar member sharp, gambar KLCC pun sharp. You guys kena guna aperture sebagai contoh f8 ke, f11 ke, f16 ke. Sebab tengok contoh dekat atas ni, lagi besar bukan aperture, background lagi blur, bokeh lagi nampak, depth of field dia lagi tinggi, tu lagi blur. Lagi kecil aperture tu, lagi sharp, background sharp, subject sharp. Lagi besar aperture-nya, lagi subject memanglah dah of course sharp. Yang belakang kita nak blur kan. Tu kalau kita nak large aperture lah. Soalan daripada Ahmad Irsyad. Sorry guys, puasa, mulut aku kering betul. Ahmad Irsyad, Sifu, betul ke tips kalau nak banyak buat editing, kita kena shoot underexpose supaya details tak hilang? Kalau kita check kat Instagram, better jangan sampai blinking white-nya. Betul ke? Okay, untuk soalan ni, I have to disagree. Benda ni hanya berlaku bila nak ambil gambar. Sebagai contoh, ambil gambar wedding, ambil gambar kemah. Ambil gambar kemah, you guys nak nampak orang dekat dalam juga. Tapi dalam masa yang sama, tak nak overexpose kemah dekat atas. So macam tu tak apa untuk kita gelapkan orang dekat dalam, sebab kita boleh terangkan balik kemudian. Just kena pastikan yang kemah dekat luar tu tak overexpose. Kalau kemah kat luar tu overexpose, macam putih gila, nak tarik detail tu payah. Tapi kalau yang gelap dekat dalam kemah tu, you guys boleh terangkan. Gitu. Apa pun, cakap pasal tarik detail yang benda semua, kalau dynamic range kamera you guys tinggi, and kalau menggunakan kamera full frame, menggunakan kamera yang lebih baik, lebih bagus, yang lebih mahal, so tak ada masalah untuk
Yang overexpose pun still boleh tarik detail. Yang betul-betul gelap pun boleh still dapatkan segala apa saja yang ada dalam kegelapan tu. So kalau buat kerja fotografi ke apa kan, better beli kamera mahal terus. Okay, sebelum saya baca soalan daripada Amir Rashidi Yusof, saya explain dulu. Okay, so untuk fast shutter speed. Okay, main-main pula. Fast shutter speed, lagi laju kita punya shutter speed, lagi laju lah. Dia bunyi. Kalau yang dekat ni sebelah kanan dia 1/2. So bila dia ni nak tunjuk sikit ni. Okay, bila 1/100 dia punya shutter speed tu 1/1000 dia 1, 2, 3 smile. Itu 1/1000. Kalau yang 1/2 tu 1, 2, 3 smile, dia buka, tutup. Tapi kalau bila time dia buka tu, you guys bergerak, dia akan jadi blur. Okay, sebab tu bila kita ambil gambar pakai phone dalam gelap, kita selfie, kita gerak sikit, dia jadi blur. Sebab dia buka shutter speed tu lama, and then baru di close. So itu yang buatkan gambar tu blur kalau kita ambil dalam keadaan gelap. So bila ambil gambar, kena pastikan kalau ini kalau slow shutter speed. Sebagai contoh, time tu gelap, korang ambil gambar indoor, nak nampak cantik dan tak ada pergerakan. Sebagai contoh, nak ambil gambar model. Model tu dah pose, dia tak bergerak kan. So nak guna 1/60 untuk membantu dengan pencahayaan. So bila snap tu, either pakai tripod ataupun bila nak snap tu, tarik nafas, nak snap, tahan. So benda tu akan membantu untuk tak bergeraknya. Sebab bila pegang kamera, bila bernafas, dia automatik bergerak tau. Tapi kalau kita dia akan membantu untuk tak ada, dia akan kurangkan pergerakan dekat kita punya kamera lah gitu. So bila nak snap tu, tahan nafas. Alright. Okay, dan yang ketiga bercakap berkenaan dengan ISO. So inilah soalan daripada Amir Rashidi Yusof. Function ISO yang tinggi ni untuk apa? ISO ni bergantung dengan pencahayaan ke macam mana? Yes, dia bergantung kepada pencahayaan. Sebenarnya sebagai contoh, bila kita ambil gambar dalam keadaan gelap, kita kena ada shutter speed yang tinggi. Kita pakai lens yang f4. And f4 maksudnya dia tak besar sangat lah, bukan aperture dia. And then kita kena guna over 160 shutter speed sebab ada pergerakan yang berlaku dekat bilik tu. And then ISO lah the only harapan kita untuk pastikan gambar tu terang. So kita kena pump up the ISO, tinggikan ISO sampai kita punya exposure tu nampak okey dan cantik lah. Ada orang suka tau bintik-bintik kat gambar dia, ada orang tak suka. So dia macam ada yang sampai time terang pun dia ISO tinggi, time gelap lagi suka dia ISO tinggi. Sebab dia suka estetik grainy dekat dia punya gambar. Katanya nampak macam gambar shoot filem dulu-dulu. Tak tahulah kan. Tapi bila kita shoot portraiture, dinasihatkan untuk dapatkan ISO yang rendah, 50, 100, 200. Kalau ambil gambar time malam, ambil gambar pemandangan malam kan, cityscape, nampak cahaya semua, tak ada masalah untuk ambil gambar dengan ISO yang tinggi. Just masuk dekat Adobe Lightroom, lepas tu edit kasih cantik je. Alright, itu sahaja. Okay, saya nak kongsi balik lah perbezanya kat sini. Ahmad Ishrad, nice, kena upgrade full frame. Yup, kena upgrade full frame bro. Ambil gambar memang confirm cantik ni. Ambil video pun cantik. Okay, so ini contoh gambar untuk aperture. Bila bukaan aperture tu besar, value dia kecil, dia akan nampak bokeh kat belakang, nampak blur kat belakang. Macam tengok kat sini gambar ni, dia sharp dekat sini je, belakang blur. Ini bila dia kecilkan aperture, besarkan value aperture tu, barulah nampak bunga depan, bunga tengah, dan bunga belakang tu blur sikit. Alright. And then kita cakap pasal shutter speed tadi. Ini pun antaranya lah. Bila you guys buat slow shutter speed, boleh menjelmakan efek yang macam ni bila ada kereta lalu ke, bas lalu ke. Waktu saya zaman-zaman baru ada kamera dulu, pergilah dekat dataran Putrajaya tu, ambil gambar bas yang lalu, kereta yang lalu, just nak belajar berkenaan dengan light trail, lukis-lukis dalam gambar. It was fun. Good memories. Tahun 2010 kot saya start belajar fotografi, tahun 2010.
memang hari-hari keluar. Waktu zaman belajar, memang kamera sentiasa dekat lengan. Sampai orang cakap, kenal tak Aikal? Aikal, budak hitam yang pegang kamera selalu tu ke? Yang kamera tu ke? Sampai orang macam tu sekali. Tapi kenapa nak kena tambah yang budak hitam tu? Aku tak faham. Okay, kemudian kita cakap berkenaan dengan ISO. Ni contoh ISO tadi. Kita besarkan sikit. Okay, sebelah kiri ISO 3200. Ini contoh je. Semakin besar value ISO, semakin berbintik lah gambarnya itu. Okay. Semua ni boleh dicapai dengan manual mode. Okay, untuk kamera. Okay, cakap pasal shutter speed, cakap pasal aperture, cakap pasal ISO. Ketiga-tiga ni perlu dikawal. So bukannya kita kawal shutter speed je. Kalau kita buat shutter speed 1/1000, laju gila kan. Korang kena compensatekan benda tu dengan ISO value yang tinggi ke, ataupun aperture value yang rendah. So baru cahaya tu masuk. Kalau you guys nak shoot dengan aperture value yang besar, sebagai contoh f5.6, nak ambil gambar group ni 5.6, shutter speed mungkin kena slow sikit, ISO mungkin kena tinggikan lagi. Untuk pastikan, ketiga-tiga ni kena main untuk pastikan exposure meter berada di tempat yang betul. So exposure meter, orang selalu suggest exposure meter untuk berada di antara 0, 1.5. Ni antara ni lah. So ini adalah the right exposure lah orang kata. Kalau 2 ni mungkin dah terlampau, dah agak overexposed. So 0.12 ni okey dah. Walau bagaimanapun dengan kamera Sony, aku duk cakap pasal Sony je. Kamera mirrorless lah kan. Kamera mirrorless, apa yang you guys nampak dekat LCD bila ambil gambar tu, itulah exposure yang you guys akan dapat. Tak sama, tak macam DSLR. Mirrorless, apa yang you guys nampak dekat LCD, bila snap, itulah yang akan dapat. Kalau DSLR, apa yang you guys nampak dekat situ adalah cermin. So cermin yang dalam kamera tu yang pantulkan image yang you guys nampak. So bila setting tak kena, dia boleh jadi gelap. Bila setting tak kena, boleh jadi terang gila. Sebab tu kenapa ramai orang sekarang berpindah ke mirrorless. Fuji dah mirrorless, Nikon dah mirrorless, Canon dah mirrorless. Orang makin lama tinggalkan dunia DSLR ni sebabkan oleh kesenangan, kemudahan yang kita boleh dapat dekat mirrorless, which Sony yang mulakan satu ketika dahulu. Amir Rashidi Yusof, kalau nak ambil gambar bulan perlu guna ISO paling tinggi ke? Tak semestinya. Tak semestinya. Kena adjust exposure lah. Main dengan shutter speed, main dengan ISO, adjust aperture untuk dapatkan the right exposure untuk gambar bulan tu lah. Okay, alright. Ketiga-tiga ni memainkan peranan untuk pastikan kita punya exposure berada di tempat yang baik dan berada di tempat yang betul. Okay, ini adalah perkongsian berkenaan dengan saya punya setting personally. Okay, selalunya saya akan betulkan aperture dulu. Yang kedua, saya akan pastikan shutter speed saya betul. Dan yang ketiga, baru saya usik ISO. Aperture, shutter speed, ISO. Tiga-tiga ni mesti dalam dia punya orang kata ikut list. Aperture dulu, shutter speed, ISO. So I always see my aperture dulu. So macam bila ambil gambar, selalunya I will go to the lowest value ataupun bukaan aperture yang paling besar. Kalau lens tu 1.8, 1.8 lah sepanjang masa. Kalau lens tu 2.8, 2.8 lah sepanjang masa. Kalau you guys pakai kit lens, selalunya dia 3.5. So 3.5 lah sepanjang masa. Tapi setiap daripada value ni, dia ada peranan dia tersendiri. Jangan 1.8 sepanjang masa je. Kan bila ambil gambar group, ambil gambar dengan parents, yang fokusnya parents je. Habis adik-beradik kat sekeliling semua blur. Pun tak boleh juga kan. So apa yang you guys kena buat kat sini adalah, okay, kita ada contoh 1.8, 2.8, 3.5 ataupun 5.6 dengan 16. Okay, ini contoh kepada f1.8. So bila f1.8, selalunya kita nak fokuskan dekat satu subjek dan pastikan background ataupun keliling dia pun blur. Contohnya gambar macam ni lah. Ini f1.8. Seterusnya kita ada gambar 2.8. Dekat sini, disebabkan oleh saya nak pastikan gambar cikgu saya kat sini dan ada orang di keliling dia nampak,
Dan nak nampakkan orang keliling juga. Lepas tu kamera ni tak nak blur sangat. Kita fokus dekat dia. So dengan 2.8 ni membantu untuk tak blurkan semua benda dan tak fokus dia saja. Kita boleh nampak cikgu, boleh nampak kamera, boleh nampak orang sekeliling yang tengah tengok apa yang tengah buat. So beza 1.8 dengan 2.8 ni. Yang seterusnya, ini pula contoh 3.5 ataupun 5.6 dekat you guys punya kamera. Membantu untuk ambil gambar group especially. Kalau ini dia ambil dengan 1.8, yang fokus dia dekat belakang je. Yang depan ni memang blur habis lah. Memang muka nampak tak nampak lah. Okay. Ini satu benda yang saya selalu tekankan dekat saya punya fotografer. Bila ambil gambar group, pastikan 5.6. Ambil gambar group, pastikan 5.6. Ambil gambar group, pastikan 5.6. Kadang-kadang tak faham bahasa ke. Mungkin sebab diorang terlupa kot bila nak ambil gambar ke, nak cepat bagai. 5.6 untuk ambil gambar group. Boleh ke ambil gambar group dengan 1.8? Boleh. Sebagai contoh ni, ni gambar me, my wife and my kid. So ini diambil dengan 1.8. Cara dia, okay, pastikan orang yang kita nak ambil gambar tu semua berada di satu line yang sama. So macam gambar ni, so my face here, my kid's face is here dengan my wife punya muka dekat sini. So dia selari. Kalau my wife dekat belakang, dah blur. Kalau my wife kat depan sikit pun, dah blur juga. So boleh juga 1.8. Boleh sahaja kalau semua yang dalam gambar tu semua selari. Yang tak ada depan belakang, yang tak ada layer-layer. Alright? Faham Okay, ini pula contoh gambar. Inilah gambar yang sempat antara gambar yang sempat diambil dekat Sabah. Waktu dekat sana lah bulan 6. Bulan 7. Bulan 6 kot? Bulan 7. Bulan 6. 2020. Good info bro. Next Kuching Sarawak. Azhar Abdul Hamid. InsyaAllah. InsyaAllah ada rezeki. Thank you. So ini adalah F16. F16. Okay. So kita nak nampakkan bukit sharp, nampakkan yang foreground sharp, background sharp. So ini saya tak ada usik warna memang warna ni macam ni, memang warna ni macam ni. So just macam nampak cantik dan menarik lah kat situ. Menggunakan F16. Kena pastikan semuanya sharp dan okay. Okay, ini pula setting shutter speed. The lowest you can go to avoid shaky photograph di indoor adalah 1/160. Itu minimum. Kalau bawah daripada 160, ada pergerakan dekat dalam bilik tu, gambar akan blur. So ini satu tips yang bagus untuk wedding photographer, event photographer yang ambil gambar indoor dalam dewan ke, tak kisah dalam apa pun. 1/60 is your lowest point untuk pastikan gambar tak blur. Kadang-kadang tu bukannya sebab tangan kita shaking, tapi subjek kita tu tengah bergerak ke, tengah buat something ke. So 1/60 is like orang kata okay lah. Tapi kalau still blur, guna 1/200, right? Duk sendawa angin aku ni tadi. And then light painting 1/10 and below. Depends lah kalau you guys nak tulis I love you si Polan binti si Pol, macam panjang gila kan. So mungkin light painting korang punya shutter speed tu kena rendah lagi lah sebab panjang gila kan. And then untuk ketiga, fast moving object depends on lighting yang tengah ada dekat situ dan juga subject movement. Kadang-kadang terlampau laju and cahaya tak cukup. Kadang-kadang terlampau laju dengan cahaya yang berterang benderang. So kena adjust 3 tu lah, aperture, ISO, shutter speed. Tapi shutter speed yang laju untuk ambil gambar pergerakan yang laju. So ini contoh gambar indoor. Nak tunjuk. Okay, ni gambar my kids dengan dia punya sepupu dekat sini. Diorang dua ni tarikh lahir yang sama kalau kau nak tahu. Tarikh lahir yang sama. Tapi ini keluar dululah. Ini setahun kemudian. Dua-dua tarikh yang sama lahirnya. Okay, ni Anora ni dia lompat naik turun. But I want to capture my son yang tengah berangan. Dia tengok harga ke apa tak tahulah kan. So dengan 1/160 tak adalah blur teruk lah kat Anora ni kan. Still okay walaupun dia lompat-lompat dekat sini. And my son dekat sini lah untuk pastikan the moment is captured tanpa sebarang blurriness. Ini pula antara contoh light painting portraiture. Boleh try guys, boleh try. Dia guna shutter speed yang rendah, slow. Bila slow, dia boleh lah main dengan lighting macam ni.
Ini ada editing sekali lah ni, sebab pasir pun nampak cantik je kan. Kalau tak ada tapak-tapak pasir belakang ni. Amir Rashidi Yusof, kalau untuk panning shot macam mana? Inilah contoh panning shot. Ini contoh panning shot. Okay, panning shot ni macam mana? Bila you guys nak ambil gambar, ini kena praktis. Panning shot kena praktis. Sebagai contoh, you guys nak ambil gambar kereta tengah berjalan dekat highway. Bila dia berjalan tu, so pastikan kita punya pergerakan tangan tu pun ikut kelajuan kereta tu. So bila dia jalan, snap. Pastikan lalu. Snap. So benda tu kena praktis. Banyak-banyak untuk dapatkan panning shot macam ni. So baru objek yang kita follow tu in shape and background dia semua blur. Aku dah agak dah mesti nak tanya panning shot, sebab tu aku bagi contoh gambar macam ni. Okay. And untuk ISO, ni yang terakhir lah. The third element to control exposure, adjust accordingly based on location exposure. Sebab I cannot tell you this place you must have 200 ISO, this place you must have 2000 ISO. It depends on the exposure that are available on the location that you are shooting. Alright, so different place will give different exposure. It's up to you with all the knowledge that you have known about photography to manipulate all the three elements that we have learned today and last week. So lower value better ISO, full frame camera better image processing. So macam full frame camera, you guys boleh dapat gambar yang lagi cantik walaupun ISO nya tinggi. Faham Alright. Dan yang terakhir untuk kita kongsikan hari ni adalah berkenaan dengan white balance. So white balance tu basically kita balancekan putih. White equals to balance. Contohnya gambar ni, kuning-kuning, busuk-busuk macam tu kan, kita putihkan dia. Itulah namanya white balance. Kalau pengguna Sony, sebab sebelum ni saya banyak pakai brand lain. So bila pakai Sony, ambil gambar pakai auto white balance je. So bila auto white balance, dah okey sangat dah. Dah bahagia sangat dah dengan auto white balance tu. So ia dikenali sebagai Kelvin. Lagi tinggi value Kelvin dekat dalam kamera, dia lagi kuning. Kalau lagi rendah value dekat dalam kita punya kamera tu, dia akan jadi lagi biru. Kalau untuk ambil gambar outdoor dengan natural colour, disuggestkan untuk ambil gambar dengan nilai 5500. Dinasihatkan lah, sebab dia boleh betul tukar screen. Dia boleh berubah-ubah ikut location you guys shoot. Alright, so kalau nak pakai auto white balance, fotografi okey sangat. Kalau untuk video, kena pastikan konsisten white balance. Inilah contoh yang boleh di follow. Tapi Kelvin ni boleh memberikan mood kepada gambar. Sebagai contoh gambar ni, okay, daripada gambar biasa, gambar tak best, macam tak ada benda yang menariknya, kita menarikkan dia dengan tambahan kuning. See? Nampaklah macam ambil gambar petang-petang kan, dengan cahaya dekat pipi. Kalau ni tak ada apa, tak nampak apa macam bila ambil gambar ni. So bila ada cahaya dekat sini, ada bayang-bayang, kita tak warna kuning, nampak cantik dekat situ lah. Okay, ini pula contoh yang kedua, birukan gambar. Daripada belah kiri, isap tiup vape warna putih, gambar boring macam ni, kita cantikkan dia. Disebabkan topeng ni warna biru, kita birukanlah semua, nampaklah nice. Okay, so itulah antara bezanya lah. Kenapa kita nak kuningkan gambar, kenapa kita nak birukan gambar. Kadang-kadang ada kaitan dengan kita nak naikkan mood, nak lift up the mood. Okay, kadang-kadang kita nampak benda lah ni dekat kita punya editing. So bila gambar tu terlampau kuning, kita tolak slider tu ke biru. Kadang-kadang bukan ada biru kuning je, kadang-kadang hijau sangat, kadang-kadang purple sangat. Ini selalu dapat dekat dewan wedding lah. Selalunya dapat kat dewan wedding. So bila hijau sangat, kita tolak ke purple. Kalau gambar tu macam purple sangat, kita tolak ke hijau. Kena adjust lah dua benda ni untuk pastikan yang putih tu betul-betul putih. So kita sudah berada di sesi Q&A. Sebelum kita tamatkan kita punya live stream, ada tak apa-apa soalan sebelum kita habiskan kita punya live stream yang bakal
berakhir tak lama lagi. Terima kasih kepada semua yang hadirkan diri untuk kita punya sesi yang kedua. Kita ada sesi yang ketiga iaitu minggu depan pada hari Selasa juga, tapi pukul 9 malam ke 10 malam. 9 malam. Kita akan update lah dengan gambar yang baru dan poster yang baru. So untuk minggu depan kita akan share berkenaan dengan event and wedding photography. So minggu depan kita nak share macam mana nak ambil gambar event, macam mana nak ambil gambar wedding. So itu minggu depan lah. Kalau ada apa-apa soalan, sila tinggalkan soalan anda di ruang komen untuk saya jawab. Saya akan beri masa dalam masa seminit macam tu. Kalau tak ada soalan, dah habis soalan, kita boleh move on dan kita akan jumpa minggu depan. Ada apa-apa soalan ke? Kawan-kawan semua yang sedang menonton? Harap semua baik-baik saja. Ahmad Irsyad, nice. Thank you bro for coming. Appreciated. Okay, saya anggap tak ada soalan dah lah Okay guys, thank you so much for watching the live stream minggu yang kedua ni. Bahagian 2 asas fotografi. Yang ketiga bukan bahagian 3 dah. Minggu depan punya bukan bahagian 3. Minggu depan punya kita nak belajar berkenaan dengan event dan juga wedding fotografi. Apa yang nak ambil, kenapa kena ambil gambar ni, gambar apa yang nak ambil, kenapa gambar ni kena ambil macam ni, kenapa gambar ni kena ambil macam ni, kenapa kena ambil gambar tu. So itu kita akan belajar minggu depan. Alright. So thank you so much kepada semua yang menonton, kepada semua yang like, kepada semua yang share. Aku akan jumpa korang semua dekat live stream yang seterusnya. Masura MB, thank you so much. Sifu memang terbaik. Terbaik. Aku akan jumpa korang semua dekat live stream yang seterusnya. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Bye.